Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Pendidikan Islam Ustaz Hisham, Guru Pendidikan Islam SP Seri Kundang. Baiklah murid-murid, pembelajaran kita pada hari ini adalah bertajuk tentang alam sekitar. Oleh yang demikian, marilah kita sama-sama menghayati apakah yang terdapat dalam topik tersebut. Yang pertama adalah tentang maksud alam sekitar itu sendiri. Yang kedua adalah adab terhadap alam sekitar. Yang ketiga, kepentingan menjaga alam sekitar. Masuk alam sekitar boleh dirujuk pada buku teks muka surat 183. Marilah kita sama-sama perhatikan dan fikirkan. Alam sekitar ialah semua sumber alam ciptaan Allah seperti sungai, lautan, tumbuh-tumbuhan, udara dan sebagainya. Semua sumber alam ini perlu dipelihara supaya keharmonian hidup manusia sentiasa terpelihara. Baiklah, marilah kita melihat apakah contoh-contoh alam sekitar. Yang pertama adalah keindahan sungai. Sungai seperti yang kita tahu merupakan satu komponen sejenis saluran air tabii yang sangat besar di dunia ini. Sumber sungai boleh jadi berpunca daripada tasik, matai ataupun anak-anak sungai. Dari sumbernya, semua sungai menuruti bukit dan merupakan cara normal air hujan yang turun di daratan untuk mengalir ke laut atau tangkungan air yang besar seperti tasik. Air sungai biasanya terbatas dalam satu saluran yang terdiri daripada dasar sungai di antara dua tebing di kiri dan kanan. Seterusnya, kita lihat tentang contoh alam sekitar iaitu pantai. Pantai ialah bentuk bumi geologi sepanjang tebing atau tepi lautan, laut atau tasik yang mempunyai zarah longgar. Zarah-zarah yang membentuk pantai biasanya terdiri daripada batu seperti pasir, batu kerikil, batu bujur atau batu bulat, atau sumber biologi seperti cengkeram moluska atau alga karam. Seterusnya, marilah kita melihat tentang laut. Alam sekitar laut ini adalah jasad air yang paling besar di dunia ini. Ia meliputi dalam urutan. Dalam setiap wilayah di dalam dunia ini terdapat lautan Pasifik, lautan Atlantik, lautan Hindi, lautan Selatan dan Arktik. 71% permukaan bumi ini terdiri daripada laut yang menyamai sekitar 361 juta kilometer persegi. Isi lautan sekitar 1370 juta kilometer padu dengan kedalaman rata-ratanya membentuk permukaan bumi yang sangat besar. Seterusnya, contoh alam sekitar yang boleh kita lihat iaitu tasik. Tasik ialah sejenis sifat rupa bumi yang terbentuk daripada takungan air pedalaman yang bukan sebahagian daripada lautan, yang mana ianya mengalir perlahan, tetapi tidak semestinya ia ditempatkan di bawah saliran, tetapi ditempatkan di bawah lembangan atau lombok. Seterusnya, kita melihat tentang alam sekitar darat. Darat merujuk kepada permukaan pepejal bumi yang tidak dilitupi secara kekal oleh air seperti lautan. Kebanyakan aktiviti manusia sepanjang sejarah telah terjadi di kawasan darat yang menyokong pertanian, habitat dan pelbagai sumber semula jadi. Beberapa bentuk kehidupan termasuk tumbuhan daratan dan haiwan daratan telah berkembang dari spesies terdahulu yang hidup di dalam jasad air. Kawasan di mana darat bertemu jasad besar air dipanggil zon pantai. Pemisahan darat dan air adalah konsep asas pada manusia. Dan seterusnya iaitu alam sekitar tentang keindahan tumbuh-tumbuhan. Merupakan satu alam dari benda hidup yang terdapat di alam semesta ini. Apabila menyebut tentang tumbuhan, tidak dapat tidak ia menjalankan proses fotosintesis
Dikelaskan sebagai tumbuhan, tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk menjalani proses fotosintesis. Cahaya matahari, udara dan juga air merupakan keperluan asas bagi setiap tumbuhan. Alam sekitar di bumi kita ini sangat indah. Alam sekitar terdiri daripada pokok, haiwan, sungai dan laut. Hidupan di bumi ini memerlukan persekitaran yang baik. Manusia juga ingin persekitaran yang baik untuk menjalani kehidupan yang selesa. Keindahan alam sekitar merupakan nikmat Tuhan. Keindahan ini akan hilang jika tidak dijaga. Pemandangan yang indah seperti pemandangan gunung, pantai dan sungai memberi ketenangan pada kita. Baiklah murid-murid, sekarang kita telah sampai kepada slot yang seterusnya, iaitu adab-adab terhadap alam sekitar. Baiklah murid-murid, adab yang pertama iaitu mengawal aktiviti pelepasan asap daripada kilang atau kenderaan yang mengandungi bahan kimia berbahaya seperti menggunakan alat kawalan udara. Seperti yang kita tahu, kilang merupakan satu komponen yang menyebabkan berlakunya pencemaran di udara. Tetapi teknologi masa kini telah berkembang pesat. Sebagai contohnya, kalau kita tengok kawasan kilang yang menghasilkan minyak kelapa sawit, telah wujud teknologi dandan yang mana ia merupakan inovasi penghilangan mesra alam dan berupaya mengawal pelepasan asap dan partikel lain bagi mengatasi masalah pencemaran udara. Teknologi baru ini sangat relevan dengan menekankan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau bagi menstabilkan kepekatannya di atmosfera. Bagi kereta pula yang mengeluarkan asap, antara alternatif kepada penggunaan kereta termasuklah pengangkutan awam, berbasikal, berjalan kaki serta menggunakan kasut roda ataupun papan luncur juga merupakan satu madah kawalan yang boleh dibanggakan dan boleh dipraktikkan pada masa kini bagi mengurangkan pencemaran udara. Adab yang kedua iaitu menguruskan aktiviti pembuangan sampah, sisa toksik dan pepejal secara sistematik dan terkawal seperti pungutan sampah dan sisa bahan kimia secara berkala. Dewasa ini kita boleh lihat tentang macam mana kaedah aktiviti pembuangan sampah itu boleh dikawal selia dengan mewujudkan sistem kitar semula. Pengasingan antara bahan-bahan sampah iaitu plastik, besi, gelas dan kertas menyebabkan sistem kawalan terhadap bahan buangan itu dapat dikawal dengan berjaya sekali. Seterusnya kita melihat kepada adab yang ketiga iaitu mengawal aktiviti penebangan pokok supaya dilakukan secara terancang dan terkawal. Pembalakan yang disebutkan di sini adalah perlu dikawal oleh kerajaan. Kerajaan hendaklah memainkan peranan yang agresif dalam memastikan tiada pembalakan haram yang berlaku. Kenapa ini boleh terjadi? Jawabnya adalah mungkin wujud penyelewengan, salah guna kuasa, tidak berintegriti dan rasuah yang membenar dan menghalalkan pembalakan haram. Sehubungan itu di sini perlu dititik beratkan bahawa kerajaan negeri dan pusat tidak mengambil mudah isu pembalakan kerana kesannya sangat serius untuk jangka pendek dan panjang. Selagi pihak berkuasa berfungsi dengan baik sebagaimana sepatutnya untuk membendung pembalakan haram, selagi itulah tiada lagi isu kemusnahan alam akan berlaku. Malah ia akan ditambah baik dari semasa ke semasa.
Ini adalah ringkasan tentang perbincangan kita tadi, iaitu adab terhadap alam sekitar. Yang pertama iaitu adab terhadap alam sekitar mengawal aktiviti pelepasan asap daripada kilang dan kenderaan. Yang kedua adalah menguruskan aktiviti pengumpulan sampah, sisa toksik secara sistematik. Dan yang ketiga adalah mengawal aktiviti penebangan pokok yang berleluasa. Baiklah murid-murid, kita pergi kepada slide seterusnya, iaitu kepentingan adab terhadap alam sekitar. Baiklah, kepentingan adab terhadap alam sekitar yang pertama ialah habitat flora dan fauna terpelihara. Ya, dengan berlakunya kesedaran dalam menjaga alam sekitar ini, maka habitat haiwan dan tumbuhan akan terpelihara. Tiada lagi yang terjejas, dan kebanyakan apabila disebut tentang itu, kebanyakan tempat-tempat hutan, habitat dapat dijaga dengan baik sekali tanpa ada trespassing, pencerobohan daripada manusia yang ingin mengauk keuntungan. Seterusnya, ia akan meningkatkan sumber pendapatan. Apabila dijaga tentang habitat flora dan fauna tadi, ia akan meningkatkan sumber pendapatan daripada segi pelancongan dan ekonomi. Maka ini tidak akan merugikan mana-mana pihak. Seterusnya murid-murid, iaitu keseimbangan alam terpelihara. Sebagaimana kita tahu, apabila tumbuh-tumbuhan dijaga, maka haiwan-haiwan ada habitatnya, maka keseimbangan alam itu sendiri terpelihara. Tiada lagi malapetaka dan bencana alam akan berlaku seperti banjir kilat, tanah runtuh dan sebagainya. Amat menyedihkan sekiranya kita sebagai manusia tidak bertanggungjawab, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi kita amanah untuk kita menjaga alam sekitar ini. Kita adalah khalifah Allah Subhanahu Wa Taala yang bertanggungjawab menjaga semua makhluk di atas muka bumi ini. Oleh yang demikian, kita perlu memastikan bahawa keseimbangan alam itu terpelihara dan tidak dinodai oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Oleh yang demikian, semua pihak perlu berganding bahu supaya aktiviti-aktiviti yang tidak sihat mungkin dapat dibendung sekiranya kita menjaganya bersama-sama. Baiklah, seterusnya ia menjamin kesejahteraan dan kesihatan. Ia menjamin kesejahteraan dan kesihatan. Seperti mana kalau tumbuh-tumbuhan dijaga, maka kadar oksigen kita akan tinggi dan kadar atmosfera kita akan terjaga. Oleh yang demikian, kita akan hidup dengan lebih selesa kerana bumi kita sentiasa sejuk dan tidak panas. Kita merasakan kita hidup di bawah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan baik sekali. Oleh yang demikian, kita perlu menjaganya. Inilah kepentingan, inilah yang digalakkan di dalam Islam supaya kita sentiasa menjaga antara satu sama lain. Dan yang terakhir sekali iaitu kita sendiri sebagai makhluk dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala dapat menikmati udara yang segar. Amat menyedihkan dewasa ini, kita semakin hari semakin merasakan udara kita semakin tidak segar. Tambah lagi, kita telah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan COVID-19. Oleh yang demikian, kita perlu menginsafi terhadap apa yang telah kita lakukan. Moga-moga ini memberi kita hikmah terhadap apa yang sedang berlaku ini sekarang. Oleh yang demikian, kita perlu memastikan kita kembali kepada Allah dan kita ingat bahawa peranan kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini adalah ingin menjaga alam sekitar ini. Ustaz harap kamu dapat memahami pembelajaran tentang alam sekitar. Kita hendaklah sedar kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini hendaklah menjaga alam sekitar ini dengan baik, supaya kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala nanti sekiranya ditanya oleh Allah
Subhanahu wa taala nanti kita boleh menjawab bahawa tanggungjawab kita terhadap makhluk lain terat sangat. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.